بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi bersama-sama kita salat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita teruskan dengan satu ibadah yang lain yang besar ganjaran pahalanya di sisi Allah, iaitu menuntut ilmu agama. Dan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali perbahasan mengenai fiqhu al-janazah, iaitu perbahasan mengenai pengurusan jenazah, hukum hakam yang berkait dengan jenazah. Jadi pada sesi yang lepas kita membincangkan tentang hukum syahid. Tentang hukum syahid. Kita sebut orang yang mati syahid ni ada tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia, yang ketiga syahid akhirat. Hari ini kita nak masuk perbincangan tentang hukumu tajhiz siqti, hukum menguruskan baby yang gugur daripada perut ibunya. Nak bincang tentang pengurusan jenazah budak, baby yang jatuh daripada perut ibunya sebelum sempurnanya bulan. Jadi disebut dalam kitab kita ni, ta'rifus siqti huwa alladhi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurih wa hiya 6 ashhurin wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi halatihim. Ta'rif bagi gugur ialah mereka ataupun seseorang yang keluar daripada perut maknya, baby lah, sebelum cukup bulan, iaitu sebelum cukup 6 bulan. Itu kita panggil gugur. Boleh? Jadi baby yang keluar, yang jatuh, yang gugur daripada perut maknya sebelum cukup 6 bulan kita panggil gugur. Okey. Hukum hakamnya berbeza mengikut situasi, keadaan. Halatus siqti salasatun wa hiya. Ada 3 keadaan. Yang pertama, in zaharat fihi amaratul hayah. Kalau baby itu jatuh daripada perut mak dalam keadaan ada tanda-tanda hidup. Contohnya istihlal, dia keluar tu dia bergerak, ataupun dia menangis, tak, ataupun dia bernafas, makna dia hidup. Lepas hidup baru mati. Jadi dalam perut mak hidup, keluar tu hidup. Lepas hidup seminit 2 mati. Maka ketika itu hukumnya kal kabir, seperti mana orang besar. Maknanya wajib kita mandikan dia, kafankan dia, sembahyangkan dia, bawa ke kubur, kemudian tanam. Itu yang pertama. Kalau lahir daripada perut mak dalam keadaan hidup, dari tanda-tanda apa nak bercakap, taklah bercakap, menangis, tak, bergerak, bernafas, boleh? Lepas tu mati. Yang tu macam orang besar lah, kita urus macam jenazah biasa. Yang kedua, illam tazhar fihi amaratul hayah. Kalau tidak terzahir padanya tanda-tanda hidup, makna bila keluar daripada perut mak tu mati dah. Cumanya walakin zahara fihi mabda'u khalqi adami. Cumanya terzahir pada baby tersebut rupa manusia. Rupa manusia. Makna keluar tu ada kepala dah, ada muka, ada kaki. Tapi masa keluar tu mati, terus mati. Hukumnya di sisi Imam Ibn Hajar ialah kita wajib buat semua perkara melainkan sembahyang. Contoh ni baby tadi, ada rupa manusia, kepala, tangan, kaki. Tapi keluar-keluar tu mati. Lagu mana nak buat? Imam Ibn Hajar sebut ambil baby tu, mandikan dia, wajib kafankan dia, kemudian terus pergi tanam. Tak perlu kita nak sembahyangkan ke atas baby tersebut.
Itu. Boleh? Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Di sisi Imam Ramli tu tak payah baca dah tak? Kita sebut se je. Kita sebut se je. Jadi kalau keluar daripada perut mak dalam keadaan mati tapi ada tanda-tanda rupa-rupa manusia, maka hukumnya apa? Wajib semua perkara melainkan sembahyang, haram tak ada sembahyang kat atas dia. Itu pandangan Imam Ibn Hajar. Pandangan Imam Ramli kita tak payah sebutlah. Tak, sebab kalau sebut satu, kalau lupa pun kita lupa satu. Kalau sebut tiga-tiga balik lupa tiga-tiga. Jadi biar lupa satu. Tak. Daripada lupa tiga-tiga. Bukan lagi tu, maknanya bila sebut satu ni ingat, bila sebut tiga, empat ni jadi bercelaru, semabur sekali lepas tu. Tu. Kemudian disebut yang ketiga ialah illam tazhar fihi mabda'u khalqi adami. Kalau tidak terzahir padanya rupa manusia. Contoh keluar tu dalam keadaan sekatul daging. Sekatul daging. Maka ketika itu tak wajib kita buat apa-apa ke atas daging tersebut. Tak wajib apa-apa. Maknanya kalau kita nak ambil, bagi makan anjing pun boleh, bagi makan kucing pun boleh. Sudut hukum boleh lah. Tapi tak payahlah buat perangai lagu tu. Tak comel, sebab tu benih kita, benih isteri kita, makna manusia. Tak ada sempurna mati. Tak. Jadi walaupun tak wajib apa-apa, ulama sebut sunat kita ambil dan juga kita balut kemudian tanam. Sunat. Sunat kita ambil, balut dan juga tanam. Nak basuh pun tidak ada masalah, harus. Itu tiga keadaan. Boleh ingat tak? Kalau keluar ada tanda hidup, maka wajib 5 perkara. Macam orang besar lah. Tak? Kalau keluar daripada perut mak dalam keadaan mati, cuma ada rupa, ada tangan, ada kaki, maka kita sebut buat semua benda melainkan sembahyang je, jangan buat. Yang ketiga, keluar daripada perut mak mati, lepas tu tanda rupa manusia tak ada. Boleh? Ketika itu apa hukumnya? Lupa dah. Saya pun lupa juga. Apa hukumnya? Tak wajib apa-apa. Tak wajib apa-apa. Cuma sunat. Kita ambil ketulan daging tu, kita balut dan kita tanam. Begitu. Boleh? Penting masalah ni. Kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tak pandai nak urus, jadi masalah lah. Selesai kat situ. Kemudian kita berpindah pula kepada perbahasan pertama, iaitu tentang kaifiat dan hukum hakam memandikan jenazah. Lepas ni dia akan masuk tentang kafan jenazah, sembahyang jenazah, tanam jenazah, bawa ke kubur. Kemudian hukum hakam takziah. Hukum hakam takziah. Jadi disebut awalan ghuslul mayyit, perbincangan tentang memandikan jenazah. Wajib ke atas kita mukallaf. Kalau ada orang mati, kita kena mandikan dia. Sebelum tu saya sebut ahkamu ghuslil mayyit thalathah. Hukum memandikan jenazah kita boleh pecah 3. Pertama, wajib. Bila wajib kita memandikan jenazah? Kalau jenazah tu orang Islam, satu. Yang kedua, dia bukan syahid. Sebab kalau syahid, kita bincang dah haram kita mandikan. Jadi yang mati itu Islam, bukan syahid dan bukan apa nama tadi? Bukan baby yang gugur dalam keadaan tidak ada sebarang rupa manusia. Mudah-mudahnya saya mati, maka wajib saya dimandikan. Sebab apa? Pertama, saya Muslim. Kedua, sebab saya bukan syahid. Ketiga, saya bukan baby yang lahir dalam keadaan seketul daging tadi. Sebab kita sebut tadi, kalau lahir dalam keadaan seketul daging, apa yang wajib? Hanya sekadar tak wajib apa-apa. Yang sunatnya kita balut dan kita tanam. Tu. Yang kedua, harus lil kafir, bagi orang kafir harus kita mandikan dia. Ni kalau apa nama dia punya kaum kerabat kafir, dia tak marah lah. Kan nak berebut pula dengan puak tu, tak payahlah. Kalau dia nak ambil, dia ambil dulu sendiri lah. Dia nak bakar ke apa, ikut dia. Tak, tapi kalau tak ada orang urus, kita nak uruskan. Tak ada orang, contoh jiran kita kafir, bila dia mati tak ada orang urus, ahli waris tak tuntut, kita pun boleh ambil peranan lah. Nak mandikan boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Dia tak jadi wajib, cuma harus
harus kita mandikan dia. Yang kedua, harus kita mandikan tadi baby yang keluar dalam keadaan seketul daging tadi, tidak terzahir padanya sebarang rupa manusia. Daging tadi kita basuh, tidak ada masalah, harus. Yang ketiga, haram kita mandikan, iaitu bagi mereka yang mati di medan perang, syahid, kita panggil syahid. Tak, mesti mati di medan perang lah. Kalau mak kilau dia tak mati di medan perang. Tak, mak kilau dia tak mati di medan perang, dia mati di rumah. Mana dalam keadaan bukan di medan perang lah. Itu wajib buat 5 perkara ataupun 4 perkara. Bila sebut 5, kita tambah sekali bawa ke kubur. Kalau sebut 4, kita tak letak sekali bawa ke kubur. Sama je tu. Yang kata 4 tu pun dikira 5 juga sebenarnya. Dia faham 5. Sebab kalau tak bawa ke kubur, tak tanah kawan tu. Tak? Kita mandikan jenazah, kafan, sembahyang. Lepas tu nak tanam lagu mana? Mesti kena bawa ke kubur. Tak, ada ulama bincangkan cara nak bawa kubur. Adakah boleh tarik lagu tu atas jalan tar, tarik, ataupun bawa kita sorong, ataupun letak ayuh kat belakang, kepala bawah, kita pun bawa ke kubur. Tu semua tak boleh tu. Akan datang perbincangan dia. Okey, kemudian disebut aqallul ghusli. Bab mandi ni dia ada 2. Pertama, yang wajib kita buat. Yang kedua, yang wajib ditambah dengan perkara-perkara sunat. Yang wajib mudah je. Kita ratakan badan dia dengan air. Macam kita mandi wajib, kita buat sebijik-sebijik pada si mati tu. Ikut mana gua ada cara pun, yang penting rata air. Settle lah, selesai lah. Tak, kita nak berdiri dengan dia ke, nak duduk dengan dia ke, ikutlah. Yang penting rata air pada seluruh badan. Okey, yang paling sempurna, dia ada step dia. Dalam kitab ni dia sebut dalam berapa step? 9 step. Mungkin praktikal mungkin ada lain sikit, tambah sikit itulah. Yang pertamanya ialah yudha'ul mayyitu 'ala al-mughtasal wa yakunu 'ala lawhin fihi thuqubun li alla ya'uda ilaihi ar-rashash. Yang pertamanya, kita letak jenazah di atas tempat mandi lah. Tak? Dan tempat mandi itu, contoh kita sebut ni tempat mandi. Comelnya tempat mandi ni biar ada lubang bawah, supaya air tu boleh mengalir di bawah. Sebab kalau air tu bertakung, kita mandikan, air yang kita jiruh tu mesti ke kita balik. Boleh jadi air tu najis sebab dah bercampur dengan tahi si mati dan sebagainya. Maka biar ada lubang di bawah tempat mandian tu. Nah, dan moleknya bahagian kepala lebih tinggi daripada bahagian kaki. Baru ni pok saudara Sabit lah meninggal. Jadi kita tengok mereka mandikan, dia ada alat dia lah, dia ada bekas dia tu. Tak, jadi memang bahagian kepala tu lebih tinggi daripada bahagian kaki. Dia buat tinggi sikit bahagian kepala tu. Itu sunat tu. Wa yakunu fi thawbin raqiq. Kita pakaikan dia dengan pakaian yang nipis. Tapi jangan sampai nampak aurat. Jadi jangan pakai ni kalau jenis kain haramain ni tebal. Kalau kita duduk tengok panas peluh habis. Tak jenis pakaian baju kot ni. Jadi jangan letak baju kot atas tu. Nak sesirai air pun dia bertakung je. Kita ambil yang jenis kain-kain nipis, letak atas si mati masa nak mandikan dia. Boleh? Tu. Kemudian kita letak dalam keadaan lagu mana? Mustalqiyan ala qafah. Warjalahu li jihatil qiblah, kaki menghadap kiblat. Ni kalau boleh lah. Kalau boleh. Terutama kalau kita buat kat masjid apa semua, kita boleh alih sana alih sini sesuai dengan tempat keluar air dia tu. Maka kita arahkan kaki dia ke kiblat. Dalam keadaan gini lah. Selentang gini lah. Tapak kaki menghadap kiblat. Itu semua sunat tu. Kita yang buat tu dapat pahala. Kita yang buat tu dapat pahala. Wa yakunul ghuslu fi khalwah, dan mandi di tempat tersembunyi, di bilik pemandian jenazah. Jangan mandi di tengah padang tu. Semua boleh tengok. Tak sesuai lah lagu tu. Kita mandi di tempat yang tersembunyi. Dan yang datang, yang masuk tengok tu, orang yang tolong mandikan dan juga wali dia sahaja. Jiran, orang tak berkait tu tak payah masuk lah. Sebab apa? Kita nak jaga daripada terzahirnya aib-aib.
Kadang-kadang bila mandi ni tahi dia bila kita tekan tu keluar banyak sangat busuk. Jadi kalau orang tengok tu jenis tak jaga air, cerita mengata rawa sekali. Tulis di Facebook, alhamdulillah hari ini saya telah menghadiri pemandian jenazah Pak Mat. Tahinya keluar sangat banyak, habis busuk bangar sekali, cerita mengata rawa. Tak, jadi kita nak jaga air tu, maka kita tidak benarkan orang yang sebarangan masuklah. Okey. Anak dia nak masuk tidak ada masalah, isteri dia nak tengok pun tidak ada masalah. Tapi orang yang mengata rawa kita tak saranganlah supaya aib dia tu terjaga. Nah, wa tahta saqfin, dan buat di bawah atap. Di bawah atap. Kemudian ni jangan orang buat ni. Wa yughatta wajhuhu min awwali ma yad'uhu 'ala al-mughtasal. Bila kita start saja letak di atas tempat mandi tu, muka kita tutup siap-siap dah. Muka kita tutup siap-siap. Sebab kadang-kadang orang tu mati malam. Kita nak tanam tu pagi. Jadi kita mandi pun pagi. Jadi kadang-kadang ada benda keluar dari sini. Darahnya apa macam-macam lah. Tak, jadi kalau kita tak tutup, nampak benda tu. Nampak aib lah, keluar darah keluar tu. Kalau darah tu nak masuk ikut mulut, tak comel lah. Jadi start daripada mandi tu tutup dah muka dia dengan sesuatu. Nah, ni sunat belaka ni. Yang perkara yang kita sebut ni semua sunat. Step yang kedua ialah yaj'alul ghasil ala yadihi al-yusra khirqah. Pakai orang yang nak memandikan tu pakai sarung tangan pada tangan belah kiri. Kemudian dituangkan air pada si mati. Start daripada kepala, air kosong lah. Start daripada kepala turun ke muka, bahu dan ke bawah sampai ke hujung kaki. Ini makna air yang permulaan. Kita nak basuhkan dulu si mati. Lepas ni kita nak basuh dengan sabun. Jadi kita basuhkan dulu dengan cara lagu tu. Boleh? Kita pakai sarung tangan, kemudian kita tuangkan air daripada kepala turun ke bawah. Nah, yang moleknya air yang agak sejuk. Tak? Daripada air yang panas. Air yang agak sejuk lebih syomel lah. Kalau ada air masin, itu lebih baik. Tapi susah lah nak cari air masin. Tak ke laut pula apa semua tak. Tapi ulama sebut lagu tu. Sebab apa? Sebab bila air tu sejuk dan juga air tu masin, dia menguatkan kulit. Kalau air tu panas, dia apa? Mengendurkan, membuka kulit. Itu tak comel lah. Dia cepat rosak. Mayat tu cepat rosak. Okey. Jadi tadi kita suruh dia pakai, orang yang memandikan tu pakai sarung tangan belah kiri. Tujuannya apa? Nak ratakan air tu. Sambil-sambil orang lain tolong tuang ataupun dia tuang, dia ratakan air daripada atas sampai ke kaki. Nah. Ni kalau kita, penting lah ni. Kalau ayah kita meninggal ke, baru ni pak saudara saya meninggal tu, anak dia tolong mandikan sekali. Jadi kalau dia tahu, dia reti banyak benda sunat yang dia boleh buat ke atas ayah dia tu. Tu. Tak. Okey, dan anak dia jadi imam, alhamdulillah lah. Seterusnya nombor 3, yusnidul ghasilul mayyit birifqin. Yang ketiga, orang yang memandikan jenazah menyandarkan jenazah dengan lembut. Ini cerita kalau kita mandikan dia di bawah lapik sesuatu, kita mandi bawah. Maka ketika itu ulama sebut cara nak buat lagu mana? Belakang si mati tu kita letak di lutut belah kanan kita. Lutut belah kanan kita. Lepas tu kepala si mati tu kita buat lagu ni. Kita pegang kita punya bahu, kita punya tangan kita letak kat bahu dia. Lepas tu tangan kita tu hak ni pegang dia punya tengkuk. Ibu jari ni tak tengah supaya dia tak jatuh kanan, tak jatuh kiri lah. Atau kalau buat bawah lah. Kalau kita buat di atas, tak ada kerjaan kita nak naik atas mughtasal, atas tempat mandi tu. Tak, ini kalau kita buat di bawah. Okey. Kemudian ketika itu, ini kalau biasanya kita buat 2-3 orang. Jadi ada orang tolong pegang lagu ni. Tak, lepas tu ada orang tolong pegang kepala. Kalau ada 3 orang, 4 orang, kita sebagai orang yang memandikan, kita tekan perut dia. Tekan perut dia berulang kali. Bersyiddah ni maknanya berulang kali, bukan tekan kuat gitu. Tujuannya apa? Nak keluarkan saki baki
najis yang ada dalam perut si mati. Dan ketika itu kita buka air sekuat-kuatnya. Tapi jangan sampai masjid kita pula kuatlah buka air kuat supaya najis tu pergi cepat. Dalam masa yang sama kita buat apa? Kita pasang bukhur. Bukhur ni wangian yang kita bakar tu, yang kalau majlis maulid ke apa tu orang bakar. Kemenyan tu lah. Dia jenis asap tu. Itu kita start, sebenarnya start sunat kita pasang benda tu, kita bakar benda tu start daripada mati lagi dah. Kita pasang supaya bau jenazah tu tak masuk dalam hidung orang yang datang ziarah. Tu. Takut keluar, kita letak atas tilam tak sebelum nak urus esok. Kita tak tahu keluar najis ke apa, sekali bau busuk. Jadi orang yang ziarah tu mungkin sangka buruk dan sebagainya, tak comel lah. Jadi kita nak tutup bau-bau busuk yang keluar daripada si mati, kita pasang al-bukhur. Bukhur ni wangian yang berbentuk asap tu. Okey, boleh? Nah, lepas siap tu kita letak macam biasa balik lah. Letak macam biasa semula. Yang keempat, step yang keempat ialah yunajji al-ghasilul mayyita. Orang yang memandikan jenazah mula untuk beristinja, membasuh kubul dan juga dubur jenazah dan juga bahagian keliling. Jadi sekarang ni orang yang memandikan jenazah, dia pakai sarung tangan tak? Tak ada. Belah kiri dia ni. Jadi dia guna tangan kiri dia. Tadi dia tekan si mati. Sekarang ni tiba masa untuk dia basuh bahagian kemaluan, depan dan belakang dan bahagian keliling kemaluan. Mesti pakai sarung tangan. Jangan sentuh lagu tu. Mulai-mulai ada. Yang tu haram. Yang tu haram. Wajib jaga mata, jaga anggota tangan daripada menyentuh aurat, daripada melihat aurat. Itu wajib. Kadang orang terlepas pandang, mati dah. Jadi tengok belakang. Buka tu buka sungguh masa mandi. Tu tak comel dah. Haram, hukumnya haram. Jadi wajib pakai sarung tangan ketika mana menyentuh bahagian kemaluan, bahagian belakang si matilah, untuk kita bersihkan. Kalau ada najis bahagian, contoh bahagian apa? Bahu ataupun di bawah lutut, tempat-tempat buka aurat, yang tu sunat kita pakai sarung tangan untuk kita pegang, untuk bersihkan. Tapi bahagian aurat wajib kita pakai sarung tangan. Wajib kita pakai sarung tangan. Okey. Dan ketika itu juga kita buat perkara yang sama, kita banyakkan apa? Siraman air. Supaya tahi-tahi yang ada di bahagian punggung ataupun air kencing yang ada di bahagian peha, yang ada pada kemaluan depan tu, cepat pergilah, dan bau dia tu dapat dihalang semampu yang kita boleh buat, semampu mungkin. Step nombor 5 ialah yuzilul ghasilu. Dia, saya ada hantar PDF ni dalam grup Tafakuh tak? Jadi masing-masing boleh dapatkan. Kalau boleh baca balik, ulang kaji balik, tu lebih cantik lah. Kalau berlaku kematian kepada mak kita, ayah kita, boleh tengok balik. Boleh tengok balik. Yang terlepas kelas pertama, kedua ada dalam Facebook Dakwah Muslimin. Boleh rujuk di sana lah. Okey, yang kelima, yuzilul ghasilu bi khirqatin ukhra. Orang yang memandikan tadi cabut sarung tangan, buang, ambil yang baru pula. Sarung tangan putih tu sama orang pakai tu lah, ataupun hitam. Tak. Kemudian bersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Gunakan tembak tu lah, guna pengorek telinga tu. Tak. Lepas tu kotoran-kotoran yang ada dalam telinga si mati. Guna ini bukan tembak tu lah. Dalam kitab dia sebut guna kayu yang lembut. Ini tak payah guna kayu lah, gunakan tembak tu. Guna yang sokmo kita korek telinga tu. Kemudian bersihkan hidung dia, mulut dia, dan tahi-tahi mata yang tahi mata yang ada di mata dia tu. Itu yang kelima. Yang keenam, yuwaddi'ul ghasilul mayyita wudu'an kamila. Sunat orang yang memandikan jenazah mengwudukkan jenazah dengan sempurna. Wudukkan jenazah dengan sempurna, maknanya
kita orang yang hidup, sunat kita wudukkan dia dengan sempurna. Maksud dengan sempurna ni, perkara sunat pun kita buat, perkara wajib pun kita buat, apa jenis zikir pun kita baca. Jadi kita apa? Ambil dia, angkat sikit lah kepala. Jangan kita wuduk dalam keadaan gini lah. Lepas tu masuk air dalam mulut, telan. Puas pulak kan keluar balik ke bawah tu. Jadi caranya kita angkat sikit dia, mulut tu biar nampak macam kepala tu biar gini sikit lah. Supaya bila kita masukkan air untuk wuduk tu, dia keluar balik. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Kemudian kita masukkan air dalam hidung. Tak. Kemudian, mula-mula tadi basuh tangan lah. Basuh tangan dia. 2. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan dia. Dalam hati niat lah. Kemudian, mulut. Komo. Lepas tu masuk air dalam hidung 3 kali. Lepas tu barulah start muka. Tangan, kepala, kaki. Lepas tu sunat kita baca zikir selepas daripada wuduk. Jadi wuduk untuk si mati sunat. Tapi ulama sebut niat ketika berwuduk tu, niat tu wajib. Pelik sikit lah. Boleh? Jadi kita wudukkan dia sunat. Tapi hukum kita berniat. Sahaja aku wudukkan si mati, yang tu wajib kita niat. Kalau kita tak berniat, maka tidak sah wuduk kita tadi tu. Tu. Antara sunat wuduk kita apa? Siwakkan dia. Jadi kita pakai sarung tangan yang lain pula lah. Sebab tadi kita guna dah untuk bersihkan mulut apa bagian tu, kita cabut, guna hak baru, kita bersihkan pula dia punya gigi dia. Gosok-gosok sikit. Okey. Selepas itu yang ketujuh. Yughassilul ghasilu al-mayyita bis-sidri. Jadi mula-mula tadi kita sebut, kita alirkan air pada seluruh badan si mati. Betul tak? Jadi sekarang ni kita ambil sabun, ambil pewangi apa semualah, macam orang hidup shampoo. Kita basuh badan dia, kita gonyoh badan dia dengan shampoo, dengan sabun 3 kali. Caranya lagu pada start daripada kepala, kemudian turun ke lihyah. Jadi start sini basuh muka, basuh badan, tak. Kemudian tangan ni dulu, belah kanan. Selesai belah kanan ni, dan ni pula badan ni kita kerat 2. Kita dahulukan belah kanan sini sampai ke kaki. Lepas tu belah kiri pula. Basuh tangan ni dulu dengan sabun, bahagian kiri pula daripada atas ni sampai ke kaki. Tak? Okey, jadi belakang basuh belum? Belum. Kita depan dulu belah kanan, lepas tu belah kiri. Okey, belakang kita buat lagu ni. Kaki si mati tu kita letak begini. Yang kanan letak di atas kaki kiri dia, kemudian kita lipat ke belakang. Lepas tu kita basuh pula bahagian kanan belakang. Settle, selesai yang tu kita pun jatuhkan balik. Lepas tu kaki kiri pula letak ke kaki kanan, pusing lagu tu. Maka belah belakang bahagian kiri tu pula kita basuh. Itu cara yang paling sempurna lah. Tak? Tu kita selesai belah kanan sini, lepas tu belah kiri. Lepas tu barulah belah kanan belakang, barulah belah kiri belakang, sampai ke jari jemari kaki. Gitu cara dia. Yang paling molek, yang paling sempurna. Kemudian selesai dah situ. Kita buat tu 3 kali. Menegonyoh tu 3 kali. Daripada atas ke bawah, 3 kali. Okey, kemudian yang ke-8, kita bilas. Ni penuh badan ni dengan sabun ni. Tak? Macam kita mandi penuh dengan sabun. Kita bilas dulu. Bilas pun sama. Start daripada kepala, turun ke sini. Lepas tu tangan kanan, lepas tu bahagian kanan sampai ke kaki. Lepas tu kiri, tangan kiri. Lepas tu bahagian kiri sampai ke kaki. Lepas tu pusing balik belah kanan pula, belah kiri pula, gitu. Okay. Yang terakhir, nombor 9. Tak. Ini basuhan ke berapa ni? Basuhan ke-3. Dia mula-mula tadi kita letak air tak? Nak basuhkan si mati. Lepas tu kita shampoo. Lepas tu kita bilas. Yang terakhir apa? Kita basuh si mati dengan air yang telah dicampur dengan sedikit kafur.
Kafur ni bahasa kita apa dia? Kapur baruh ke apa? Tak. Campur sikit, jangan campur banyak. Campur sikit je. Sebab kalau campur banyak sehingga nama tu berubah. Tak, ni air. Tak, selagi mana nama air, maka kita boleh buat wuduk, kita boleh buat mandi jenazah dan sebagainya. Tapi kalau kita letak sirap, berubah nama jadi air sirap. Dia air juga tapi air sirap. Kita letak kopi, warna hitam gelap, kita panggil air kopi. Yang tu tak boleh buat wuduk dah. Jadi sini sama. Air, apa nama tu, yang kita nak mandikan buat kali terakhir ini, kita sunat campur dengan sedikit kafur, gaharu ataupun apa, bukan kemenyan, apa nama ni kafur bahasa kita. Saya sebut apa tadi? Kapur barus. Letak sikit. Yang penting jangan sampai berubah nama. Jangan sampai letak banyak-banyak, akhir sekali kata ini air kafur, ini air kapur baruh ke air benda ni. Kita tak sikit je, biar ada wangi-wangi sikit gitu je. Kemudian kita pun apa nama, basuh macam tadi, mandi macam tadi. Start daripada kepala, muka, belah kanan, belah kiri. Basuhan ketiga inilah barulah basuhan yang dikira, yang dianggap sebagai basuhan yang menggugurkan kefarduan mandi. Tu boleh. Adapun basuhan masa guna sabun itu tak, itu bukan air mutlak. Ini baru air mutlak, barulah menggugurkan kefarduan mandi. Naam. Ketika itu juga kita kelebek-kelebek sikit kepala dia. Tak buat ke atas itu sikit ke, supaya kalau ada air yang termasuk tadi masa kita mandi tadi tak, kalau ada air termasuk dia keluar balik. Gitu. Boleh? Itu paling kurang lah kita buat 3 kali. Dia ada cara lain kita buat sampai 5 kali, 7 kali basuh, 9 kali basuh. Dan dalam kitab ni pun ada. Tapi dia tak larilah daripada perbahasan yang kita telah bincangkan tadi. Dia akan air sabun, lepas tu bilas, lepas tu air mutlak, gitu. Air sabun yang kita bincang tadi, air sabun, lepas tu bilas, lepas tu air mutlak. Kalau 5, kalau 7, kalau 9 kali basuh, dia ada penambahan kat sini, kat sini, kat sini. Dia ada sifir dia lah. Yang ditulis dalam kitab kita, dia ada jadual dia. Ada jadual dia, boleh tengok situ. Okey, selesai. Ada sebarang soalan? Sebelum saya tanya soalan. Ya. Mana? Ini dulu. Asal dulu. Tak. Harus mandikan. Sebab dia kafir, harus mandikan. Tak wajib. Haram sembahyangkan. Murtad ni macam kafir sungguh. Memang kafir, murtad ni kafir. Haram sembahyangkan, haram kita tanam di kuburan umat Islam. Tapi mandi harus. Mandi harus. Sila. Ya. Ya. Macam mana? Uduk. Ya. Wuduk ni kita nak buat dulu boleh. Kita nak buat tengah boleh, nak buat akhir pun boleh. Tidak ada masalah. Dan wuduk si mati ni, seingat saya lah, dia tak batal walaupun keluar air kencing daripada perut si mati, daripada kemaluan si mati. Sebab si mati ni bila dah mati ni tak ada dah mukallafnya. Bila tak mukallaf ni tak ada dah istilah batal, berdosa, sah, tak ada dah. Hatta kalau kita mandikan dia dalam keadaan tidak sah, ada bahagian yang tak kata, dia tak berdosa sebab dia tak mukallaf dah. Jadi hukumnya sunat kita wudukkan dia. Pahala tu dapat kita, bukan dapat dia. Dia tak dapat pahala apa dah, mati dah kawan tu. Dapat ke kita sebagai orang yang melaksanakan. Tu. Dan kalau keluar
apa nama, najis pun tidak membatalkan wuduk dah. Mana tak perlu ulang lah wuduk tu. Kan sebelum habis mandi kan keluar wuduk pula, lepas tu tak selesai lagu tu. Nah, ada soalan lain? Tak ada. Okey, kita masuklah sikit lagi. Masailu fi ghuslil mayyit. Masalah-masalah yang disebut dalam kitab ni yang berkait dengan mandi jenazah. Ini comelnya kitab ni. Sebab ulama yang buat ni pun hidup lagi, Habib Hasan Kaf ni. Jadi dia masukkan masalah-masalah yang mungkin berlaku pada alam realiti kita, dia sebut dalam kitab dia. Ada kali dia tegur masyarakat bila berlaku kesilapan tertentu lah. Tapi dalam bab ni dia tak tegur secara direct lah dalam ni. Dalam bab puasa dia tegur secara direct. Okey, yang pertamanya ada berapa masalah dalam ni? 10. Kita baca mana sempat. Yang pertama, yaquddul ghasilu wa man ma'ah fil mughtasali basarah wujuban an auratil mayyit wa nadban an ghairiha. Orang yang memandikan jenazah dan orang yang duduk dalam tempat mandi tu, wali dia, mak dia, kakak dia, abang dia, wajib menjaga mata daripada melihat aurat. Tak boleh tengok aurat, orang buat tak tahu, buat seronok. Masa hidup tak ada tengok, masa mati ni nak tengok aurat pok. Tak boleh. Tak boleh, haram. Wajib jaga mata daripada melihat aurat si mati. Dan sunat menjaga mata daripada melihat badan yang lain yang bukan aurat. Maknanya orang yang memandikan jenazah tu, kalau dia mampu untuk memandikan tanpa melihat, dengan cara pegang je, itu lebih baik. Tapi kalau tak mampu, tengoklah, tak ada masalah. Tak, bahagian aurat haram tengok. Bahagian tidak aurat, comelnya dia tak tengok. Kalau perlu tengok juga tengok, tak ada masalah. Boleh? Itu. Orang yang mati ni Nabi sebut macam orang hidup. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, jangan kamu patahkan tulang orang yang mati. Sebab dia hidup macam kita. Dia hukum seperti kita, seolah-olah dia hidup. Jadi kita kena buat kepada dia seolah-olah dia hidup. Orang hidup boleh tak kita pergi kat kawan kita, pinjam tangan kejap, nak tengah kepok. Haram, tak boleh. Sama si mati pun, seolah-olah dia masih hidup. Kawan kita tengah hidup, kita ambil, kita tarik atas lantai lagu tu, atas jalan tar. Haram, menyakiti diri dia. Begitu kalau mati, tak boleh buat lagu tu, menjatuhkan muru'ah dan menyakiti diri dia. Yang kedua, ni kalau ada lagi lah, yundabu ayyu'idda ina'an wasi'an lil ma'. Sunat kita sediakan bekas yang besar untuk air, dan kita jauhkan bekas tu daripada percikan najis. Dalam masa yang sama kita sediakan juga dua bekas yang lain, bekas yang sederhana besar dan juga bekas yang kecil. Jadi ada 3 bekas. Pertama besar, yang kedua kecil, yang kedua sederhana besar, yang ketiga kecil. Tak. Maka dengan bekas yang kecil, bekas tu cebok lah yang kecil, kita ambil daripada bekas besar, kita letak dalam bekas yang sederhana. Kemudian daripada bekas sederhana tu kita ambil, kita mandikan jenazah. Itu yang disebutlah sunat. Tapi hari ni tak ada dah orang buat lagu tu, semua guna paip tak. Tu. Sebab tu saya sebut wala ba'sa, tidak ada masalah kalau kita nak mandikan ataupun kita nak mengambil pertolongan menggunakan paip khurtum, paip, tidak ada masalah. Yang ketiga, sunat talyinu mafasilihi ba'da ghaslih. Sunat kita lembutkan sendi-sendi si mati selepas mandi. Tu. Sebelum ni kita sebut dah sekali. Masa jenazah tu mula-mula mati, antara perkara yang kita sunat buat, kita lembutkan sendi dia dengan cara lagu ni. Ni kita buat lagu ni. Lepas tu kaki betih tu kita tarik ke paha, 3 kali. Belah kiri pun sama. Tak, supaya dia tak kerah kejung. Bila kerah kejung kan nak mandikan susah pula. Jadi kita gerakkan dulu, lepas tu kita letak atas. Macam kita sama buat tu lah. Tak, itu sekali. Lepas kita mandikan dia, sunat buat sekali lagi. Sunat kita buat sekali lagi, proses melembutkan sendi. Kemudian kita sapu air yang ada kat badan bersungguh-sungguh. Jangan biar
Allahumma salli ala Muhammad, jangan biarkan kafan tu basah lah. Jangan biarkan ada air, baki air pada tubuh badan jenazah, sebab nanti kalau ada air dia akan kena kain kafan akan basah dan cepat rosak. Tu bunyi apa tu? Bunyi suruh berhenti ke? Pukul berapa dah kita ni? Azan dah tak? Azan dah. Tak apa, kita berhenti dulu. Oh, canggih bunyi dia sini. Terkejut kita. Okey. Kita berhenti dulu. InsyaAllah nanti kita sambung masalah yang keempat, masalah yang kelima sampai yang ke-10. Kemudian kita masuk kaedah-kaedah dan kaifiat untuk kafankan jenazah, insya-Allah taala. Ada soalan? Satu soalan kalau ada. Tak ada? InsyaAllah cukup sekadar tu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nasr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.